A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Syahada binti Jawawi 046355. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh ulama Nusantara, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Nama sebenar beliau Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Al-Fatani, alias Tok Wan Derasid, alias Syekh Wan Senik bin Tok Wan Abu Bakar bin Tok Kaya Pandak bin Andi Fakih Ali Datuk Maharaja Lela. Sifat peribadi beliau sanggup merantau ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Beliau bijak serta pintar dalam menguasai pelbagai bidang ilmu, terutamanya ilmu agama. Beliau juga mempunyai bakat kepimpinan yang membolehkan beliau dilantik sebagai syekh bagi jemaah haji dari alam Melayu. Seterusnya, kelebihan Syekh Daud. Syekh Daud adalah orang pertama membentuk pasukan bertugas yang mengurus hal ehwal jemaah haji yang dikenali sebagai Syekh Haji di Mekah dan Madinah. Maksudnya kat sini, Syekh Daud adalah orang yang pertama mewujudkan satu pasukan yang bertugas sebagai mutawif, ataupun waktu pada zaman dahulu dipanggil Syekh Haji waktu di Mekah dan di Madinah. Seterusnya, beliau merupakan orang Melayu pertama yang diberi tauliah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah. Kenapa beliau diberi tauliah? Kerana ulama besar di sana telah memberikan kepercayaan kepada dia untuk menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram di Mekah. Dan beliau telah menetap di sana lebih daripada 30 tahun. Seterusnya, ketokohan Syekh Daud dalam bidang penulisan fiqh diakui oleh semua lapisan ulama di alam Melayu, bahkan oleh ulama berbangsa Arab juga. Ketokohan beliau dalam fiqh bukan sahaja ulama Melayu yang bukan sahaja ulama Melayu yang kata beliau ni tokoh dalam fiqh, tapi ulama berbangsa Arab juga. Seterusnya, beliau merupakan ulama Melayu yang pertama menulis ilmu usul fiqh dalam bahasa Melayu. Kenapa dalam bahasa Melayu? Kerana kebanyakan orang Melayu di tanah Melayu kurang dalam bahasa Arab. Seterusnya, peranan. Sepanjang beliau banyak menghabiskan kehidupannya dengan penulisan, penterjemahan dan pengajaran. Dari segi penulisan, beliau banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk kitab dan risalah. Contoh karangan penulisan beliau, maka lazimkan olehmu, hai saudaraku, dengan menuntut ilmu yang fardu ain yang wajib atasmu. Belajar akan dia pada syarak supaya engkau dapat sahkan iktikad kamu dan ibadat kamu, supaya sejahtera daripada seksanya, dan supaya engkau akan dapat pahala, keredaan dan kasihnya. Begitulah penulisan beliau dalam karya-karya beliau. Seterusnya, penterjemahan. Beliau menterjemah kitab-kitab dalam pelbagai bidang. Karya beliau dalam bahasa Arab tidak banyak tersebar di Asia Tenggara. Kerana bahasa Melayu tersebar secara meluas di Asia Tenggara. Kebanyakan orang Melayu hanya memahami bahasa Melayu sahaja. Jadi beliau mengambil inisiatif untuk menterjemah
kitab-kitab ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya pengajaran. Beliau dilantik sebagai pengajar di Masjidil Haram, Mekah dan melahirkan tokoh-tokoh berwibawa. Selepas beliau kenapa Masjidil Haram Mekah? Kerana beliau telah melanjutkan pengajian selama 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Okey, sebaik sahaja beliau tamat belajar, Syekh Daud tamat belajar, Syekh Daud ni tak kembali ke Patani, iaitu negara asalnya, tetapi beliau terus menetap di Mekah untuk menyebarkan ilmu agama, serta berkat usaha beliau maka terlahirlah tokoh-tokoh berwibawa dalam agama. Seterusnya, pendekatan beliau. Saya akan ceritakan pengenalan dahulu dari segi pendekatan. Dalam penulisan fiqh, beliau banyak mengemukakan pendapat ulama mazhab Syafi'i dan sangat sedikit mengemukakan pandangan daripada mazhab lain. Kenapa mazhab Syafi'i? Kerana Syekh Daud ni pernah bertemu dan belajar dengan ulama besar mazhab Syafi'i, iaitu Imam Syarqawi. Seterusnya, beliau juga tidak banyak mengemukakan persoalan khilafiyah. Maksudnya persoalan yang mengelirukan, yang boleh persoalan tauhid yang boleh mengelirukan masyarakat. Seterusnya, dalam penulisan Usuluddin, beliau mengemukakan pandangan-pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Untuk pengetahuan, Syekh Daud ni beliau merupakan seorang wali Allah. Jadi mustahil beliau akan membawa pendapat mazhab, contoh akan membawa pendapat Wahabi dan sebagainya, kerana beliau merupakan wali Allah yang berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan seterusnya, dari segi pengaruh, karya-karya beliau menjadi rujukan pada masyarakat dan diajar di masjid-masjid dan surau. Karya-karya dan pemikiran beliau menjadi bahan penyelidikan di universiti tempatan dan luar negara. Pemikiran beliau tersebar melalui anak murid beliau sehingga hari ini. Seterusnya, beliau berjuang membebaskan Patani Darussalam daripada penjajahan Siam. Okey, bukan sahaja Syekh Daud ni mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan menjadi dan menyebarkan agama Islam, tetapi beliau juga suka menyertai peperangan, iaitu berjuang membebaskan tanah air beliau, iaitu di Patani. Kerana selepas beliau pulang daripada Mekah, pulang ke tanah air daripada Mekah, daripada belajar, negara beliau telah diserang oleh Patani, oleh penjajahan Siam. Jadi beliau menyahut seruan jihad di tanah air beliau selepas pulang ke tanah air. Jadi beliau bukan sahaja berjuang, tapi beliau menjadi ketua pasukan dalam perang Sabil menentang Siam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Hazika binti Makmur. Saya akan sambung pembuntan kawan saya sebentar tadi. Saya akan sambung mengenai biografi tokoh, biografi Syekh Daud Al-Fatani. Nama penuh yang telah diberikan adalah Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Idris Al-Fatani, dan juga lebih dikenali sebagai Tok Syekh Daud Fatani. Tahun kelahiran beliau tidak dapat dipastikan sampai sekarang, dan ada yang mendapat kelahiran beliau adalah pada tahun 1183 Hijrah, kemudian pada tahun 1133 Hijrah, iaitu 1720 Masehi.
Tapi mengikut kajian Wan Muhammad Sawir, beliau telah menemukan satu tarikh yang lebih awal daripada tarikh yang dinyatakan, iaitu pada tahun 1131 Hijrah bersamaan 1718 Masihi. Okey, tahun kewafatan. Tahun kewafatan juga sama juga macam tahun kelahiran, tidak dapat dipastikan juga. Okey, tapi ada yang berpendapat bahawa beliau wafat pada sekitar tahun 1847 Masihi. Dan salah satu catatan keluarga juga telah menyebut bahawa tahun kewafatan beliau adalah pada tahun 1265 Hijrah. Okay, tempat dilahirkan beliau telah dilahirkan di kampung Parit Mahum, Gresik, Patani. Sejak kecil lagi, sejarah pendidikan pula, sejak kecil lagi Syekh Daud Fatani telah dididik dan ditanam dengan ajaran Islam oleh ayahnya dan datuknya. Anak-anak yang berumur 5 tahun 6 tahun dididik untuk mempelajari ilmu agama. Syekh Daud Fatani telah melalui ke semua sistem pendidikan tradisional yang ada di Patani pada ketika itu. Sebab macam ada dekat sana, waktu kecil lagi diorang dah dididik untuk mempelajari ilmu agama. Okay. Pada peringkat awal, Syekh Daud Fatani ini telah mendapat pendidikan dan berguru dengan kaum keluarganya sendiri yang memang terkenal alim, iaitu bapanya sendiri. Ada yang berpendapat juga bahawa Syekh Daud Fatani ini telah meninggalkan Patani dan bertolak ke Mekah pada awal tahun 1760-an, dan pada itu beliau berusia pada awal 20-an serta sempat berguru dengan Syekh Isa Al-Barawi. Dari segi sumbangan, tak syak lagi beliau menghabiskan masa sisa kehidupannya dengan mengarang kitab dan risalah. Kitab-kitab beliau terlalu banyak, tak dapat disebutkan di sini, tapi antara kitab yang termasyhur saya telah senaraikan di sini, iaitu antara kitab termasyhur yang telah saya senaraikan di sini terdapat 4 bidang besar yang termasyhur yang telah saya senaraikan. Yang pertama, dalam bidang tasawuf, kitab termasyhur beliau adalah yang pertama Wasaya Al-Abrar wa Mawaiz Al-Akhyar. Kitab tasawuf yang kedua karangan beliau iaitu Tarjamah Bidayah Al-Hidayah. Seterusnya kitab fiqh yang terkenal, yang pertama karangan beliau Bughyah Al-Tulab lil Murid Ma'rifah Al-Ahkam bi Al-Sawab. Seterusnya Risalah Al-Masail. Pentingnya kita ingat kitab-kitab ni kerana banyak apabila dikatakan tentang Syekh Daud, terus teringat akan kitab-kitab karangan beliau. Bila kitab fiqh, kitab apa karangan beliau? Okey, kitab Tulab lil Murid. Okey, yang kedua, kitab apa yang karangan beliau? Kitab Risalah Al-Masail. Kerana beliau ni, Syekh Daud ni, beliau terkenal sekali dalam bidang fiqh di tanah Melayu. Kalau tak kenal kitab-kitab ni bukan belajar fiqh lah. Okey, seterusnya bidang akidah ataupun usuluddin. Okey, yang kitab ni yang pertama, dia Al-Murid fi Ma'rifah Kalimah Al-Tauhid. Beliau selesai tulis pada 18 Zulkaidah 1247 Hijrah. Seterusnya, kitab yang kedua adalah kitab Sifat 20. Okey, bidang yang keempat iaitu bidang sejarah. Beliau menulis tentang sejarah. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua, Tarikh Al-Fatani ditulis pada 1228 Hijrah bersamaan 1813 Masihi. Okey, yang terakhir, banyak kitab yang tak dapat disebut, antara yang lain pelbagai. Yang pertama, Kasyaf Al-Ghummah ditulis pada 1238 Hijrah bersamaan 1822 Masihi. Yang kedua, Kaifiyah Khatam Al-Quran, dan banyak lagi kitab beliau. Seterusnya adalah berkenaan pemikiran tokoh. Yang pertama adalah pemikiran Syekh Daud Al-Fatani ini dari segi ekonomi mengenai konsep kemaslahatan dan keadilan. Konsep kemaslahatan telah menjadi asas yang penting dalam perbincangan Syekh Daud mengenai
kontrak muawadah. Antaranya adalah mengenai perbincangan salah satu rukun bai' dan ijarah. Syekh Daud telah menyatakan bahawa dalam kebanyakan kontrak-kontrak muamalah yang mencukupi kapasiti iaitu mencukupi ahliyah adalah satu piawaian yang penting dalam menentukan kesahihan kontrak-kontrak tersebut, termasuklah kontrak bai'. Hal ini adalah penting bagi menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang berkontrak, kerana seseorang yang tidak cukup ahliyah tu kebiasaannya tidak mempunyai pertimbangan yang cukup baik dan menjaga kemaslahatan dirinya, hartanya dan agamanya. Okey, Syekh Daud telah menetapkan syarat cukup kapasiti bagi individu yang berkontrak, iaitu mempunyai pertimbangan akal yang baik dan mampu menjaga kemaslahatan serta agama, harta serta agama. Salah satu lagi isu yang diketengahkan oleh Syekh Daud ni adalah dilihat mempunyai konsep kemaslahatan, ialah mengenai syarat subjek jualan. Syarat subjek jualan mestilah diketahui spesifikasinya, sama ada dari segi ciri-ciri, sifat, saiz, kadar dan sebagainya. Subjek jualan yang diakadkan dengan tidak ditentukan spesifikasinya mengundang unsur-unsur pertaruhan nasib, di mana pembeli bertaruh nasib dengan mendapatkan manfaat atau membeli sesuatu barang yang tidak diketahui spesifikasinya. Contoh macam ni ya. Jika seseorang tu mendapat manfaat dan barangan yang baik, maka dia dianggap bernasib baik. Dan ia juga berlaku sebaliknya. Kalau seseorang tu mendapatkan manfaat yang tak mendapatkan manfaat dan barangan yang tak baik, contoh macam harga tu tak sesuai dengan barang tu, dia dianggap tidak bernasib baik. Yang dinyatakan bahawa unsur-unsur ni boleh menimbulkan ketidakpuashati antara tidak puas hati oleh penyewa atau pembeli kerana tak dapat manfaat yang sebaiknya lah kan. Okey, perkara ini bertentangan dengan prinsip maqasid syariah yang memelihara harta dan hak individu serta mengelakkan kemudaratan seperti persengketaan dan sebagainya. Okey, salah satu terma menurut Syekh Daud yang dilihat penting demi menjamin keadilan dan hak terutama kepada pihak pembeli ialah tarikh dan tempat serahan barang yang telah ditempah perlu dipersetujui dan dinyatakan secara jelas dalam konteks bai' as-salam. Okey, seterusnya adalah mengenai pemikiran Syekh Daud Al-Fatani dalam muamalat perbankan Islam. Okey, aspek-aspek perbankan Islam yang telah disentuh oleh Syekh Daud antaranya ialah jual beli, riba, bai' as-salam, hiwalah, jaminan, perkongsian syarikat musyarakah, perwakilan mudharabah dan sewaan. Perbincangan Syekh Daud dalam muamalah dimulakan dengan bab jual beli. Okey, dalam amalan perbankan Islam, jual beli yang sah adalah antara alternatif menggantikan instrumen bunga yang diharamkan dalam Islam seperti yang diamalkan oleh bank-bank konvensional. Okey, ini juga ada sebut dalam Al-Quran dalam firman Allah yang maksud, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, Islam telah mengharamkan amalan riba dalam semua bentuknya, sama ada riba dalam bentuk pertukaran yang dinamakan sebagai riba al-fadl atau riba dalam pinjaman yang dinamakan sebagai riba an-nasi'ah. Dalam furuk, Syekh Daud Al-Fatani dengan nada yang sama dan terang mengharamkan amalan dan transaksi riba dalam muamalah, sama ada ia dinamakan riba al-fadl atau riba an-nasi'ah, kerana ia membawa kezaliman kepada pihak-pihak yang terlibat. Okey, riba an-nasi'ah ni dia berlaku dalam amalan pinjam-meminjam. Wang yang dibayar lebih daripada jumlah pokok, manakala riba al-fadlu pula berlaku dalam transaksi 6 jenis komoditi yang terdiri daripada emas, perak, gandum, barley, tamar, garam, yang apabila ditukar dengan jenis yang sama hendaklah dengan sukatan atau timbangan yang sama dan secara tunai. Okey, selain daripada akad jual beli instrumen, alternatif menggantikan riba dalam amalan perbankan Islam ialah sistem perkongsian untung dan rugi sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama dan ahli-ahli ekonomi Islam. Okey, sistem ini adalah berasaskan kepada akad mudharabah dan musyarakah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Daud dalam akad musyarakah dan mudharabah, jumlah pulangan kepada dana, jumlah pulangan kepada modal yang dilaburkan tidak boleh ditetapkan terlebih dahulu atau ditetapkan kadar atau nisbah keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat adalah bergantung kepada persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh mereka. Okey, seterusnya adalah berkenaan pemikiran usul fiqh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Al-Fatwa Al-Fataniyah. Okey. Yang pertama adalah mengenai kaedah istinbat. Perkara utama dalam pemahaman yang jelas
mengenai kaedah pengistinbatan atau pengeluaran hukum dengan melihat kepada turutan dalil yang mesti dipatuhi, iaitu yang pertama adalah dimulai dengan Al-Quran. Jika tidak didapati dalam Al-Quran, maka dalil kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dan diikuti pula dengan hadis hasan, kemudian dituruti pula dengan ijma', dan selepas itu barulah digunakan qiyas. Okey, yang kedua adalah mengenai sumber ambilan hukum. Pemikiran usul fiqh sebenarnya adalah dengan merujuk kepada sumber ambilan fatwa yang dikeluarkan menurut dalil yang disebutkan kerana dengan beberapa dalil lain seperti uruf dan maslahah. Penggunaan dalil qiyas sebagai sumber hukum banyak dapat dikesan dalam kitab beliau. Selain itu juga Syekh Fatwa ini turut berhujah dengan uruf sama ada uruf qauli atau uruf fi'li dalam kebanyakan fatwa terhadap soalan yang dikemukakan. Yang ketiga adalah kaedah usuliyah. Kaedah usuliyah beliau menggunakan penggunaan dalalan al-alfaz sebagai contoh dengan hanya sebaris soalan yang pendek, iaitu soalan mengenai perbezaan antara usyali a'budu dan ad'u saja. Beliau menjawab dalam skop dalalan alfaz lebih daripada 6 muka surat. Dan pada itu juga beliau turut memuatkan kaedah muqaddimah al-wajib. Okey, seterusnya mengenai kupasan beberapa topik usul fiqh. Pemikiran usul fiqh Syekh Al-Fatani terselah apabila beliau mengupas beberapa topik penting dalam usul fiqh, iaitu ijtihad, taklid dan talfiq. Beliau menyebutkan antara syarat ijtihad ialah ia tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syarak. Manakala dalam topik taklid pula beliau mengupas syarat-syarat melakukan taklid kepada selain dua mazhab yang baik. Walaupun Syekh Fatani mengharuskan taklid, namun beliau berpandangan sebaliknya dalam masalah talfiq. Beliau berkata tiada talfiq sesekali kerana pengertian talfiq itu bahawa seseorang mengambil dari dua pendapat sebagai pengambilan yang terjadinya daripada satu hakikat, dan tiada mengharuskannya oleh setiap individu itu mempunyai itu dua pendapat. Okey, sekian sahaja daripada saya akan serah kembali kepada kawan saya. Terima kasih. Kritikan dan sanjungan Syekh Daud ni sebenarnya tidak banyak kritikan. Beliau banyak lebih kepada sanjungan kerana sumbangan beliau kepada tanah Melayu. Okey, yang pertama, kerajaan Khilafah Uthmaniyah telah memberikan gelaran Al-Alim, Al-Alamah, Al-Fahmah, Al-Arif Rabbani kerana ketokohan dan keilmuan beliau. Seterusnya, beliau diberi pengiktirafan menjadi Syekh Haji Melayu yang pertama dan diberikan pentauliahan mengajar di Masjidil Al-Haram. Seterusnya, Datuk Abdul Rahim Abu Bakar, iaitu pengerusi pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, menganggap Syekh Daud Fatani sebagai pemikir dan ulama yang menghasilkan karya sebaris dengan Hamzah Samsuri, Nuruddin Al-Raniri, Abdul Samad Al-Palembani dan Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari. Okay, seterusnya, sanjungan beliau. Seperti yang diketahui, sanjungan beliau banyak orang sebut tentang karamah Syekh Daud Al-Fatani, tentang karamah beliau, iaitu karamah Syekh Daud Al-Fatani. Okey, seperti yang diketahui, Syekh Daud telah digelar sebagai Al-Arif, Al-Rabbani, Al-Fahmah, Al-Arif Billah. Okey, menurut tradisi keilmuan Islam, hanya ulama keilmuan Islam, terutama sekali dalam tasawuf, hanya ulama yang sampai kepada peringkat hal dan maqam para wali Allah sahaja yang layak diberikan gelaran berikut, yang layak diberikan gelaran tersebut, iaitu Al-Arif Rabbani dan Al-Arif Billah. Seperti yang kita tahu, jadi Syekh Daud layak dengan gelaran beliau, iaitu Wali Allah, Al-Arif Rabbani, Al-Arif Billah. Okey, itulah karamahnya, karamah yang paling besar lah. Diberikan gelaran Al-Arif Rabbani, Al-Arif Billah. Okey, seterusnya, karamah beliau terkait dengan tiga kisah, iaitu yang pertama rumah kerisik,
Yang kedua, jin di alam manusia. Yang ketiga, keberangkatan beliau ke Mekah. Okey, yang pertama rumah kerisik. Ceritanya, pada tahun 1989, rumah tersebut runtuh. Rumah di Kerisik runtuh, iaitu rumah beliau lah. Rumah runtuh. Okey, ada seorang hamba Allah kebetulan ada di Patani. Jadi beliau pergi ke tempat kejadian. Beliau terkejut, peti manuskrip atau naskah-naskah tulisan Syekh Daud tidak mengalami kerosakan. Setelah dikaji, rupanya Syekh Daud merupakan seorang individu yang lebih mementingkan khazanah ilmu berbanding kebendaan. Sebab itulah, sebahagian ilmu-ilmu dan karya beliau bertahan dan masih selamat sehingga kini. Okey. Begitulah kisahnya. Nak katanya dalam rumah kerisik ni ada satu peti manuskrip yang nak kata dalam rumah kerisik ni yang dah roboh ni, telah roboh pada tahun 1989. Ada seorang hamba Allah ni pergi ke sana dan nampak satu manuskrip tu yang tak nampak pun koyak rabak, cari-cari semua, tapi terletak elok, tak mengalami kerosakan kerana tuannya iaitu Syekh Daud menjaganya dengan baik dan mementingkan khazanah ilmu berbanding kebendaan. Begitulah karamah beliau. Seterusnya, keberangkatan ke Mekah. Cerita ini diriwayatkan ketika beliau mula-mula ingin belajar ataupun sambung pengajian di Mekah, iaitu ketika beliau berumur 18 tahun. Beliau belajar ke Mekah selama 30 tahun dan 5 tahun di Madinah. Nak cerita, beliau ni merupakan seorang individu yang suka sangat berusaha sendiri, iaitu berdikari, tak mengharapkan orang lain dan tidak suka membebankan orang tuanya. Beliau ingin menunaikan haji di Mekah sekaligus belajar di sana. Tetapi beliau tahu orang tuanya tak mampu nak bawa beliau ke Mekah. Beliau tak pernah pun beritahu kepada orang tua tentang hasratnya itu. Lalu dengan adanya pengamalan ilmu tasawuf yang dalam diri beliau meletakkan dirinya kepada Allah, berdoa bersungguh-sungguh dan memohon munajat kepada Allah. Maka setiap malam, doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ajaib sekali, dengan ajaib lah, bukannya dikabulkan biasa-biasa je, tapi ada satu kisah yang mana dia jumpa emas tapi dia tak guna emas tu untuk pergi ke Mekah, tapi beliau menggunakan emas tu untuk sedekahkan kepada jiran-jirannya. Daripada situlah rezeki beliau untuk pergi ke Mekah datang. Begitulah karamah beliau. Beliau tak suka menyusahkan orang dan bukan menyusahkan orang, tapi yang paling penting beliau tak suka menyusahkan orang tua beliau. Jadi itulah karamahnya. Beliau bersungguh-sungguh dan berdoa memohon munajat kepada Allah. Maka Allah memakbulkan doa beliau. Seterusnya, kisah karamah beliau yang ketiga, iaitu jin di alam manusia. Diriwayatkan ada satu jin yang menyamar sebagai manusia untuk belajar dengan Tok Syekh Daud di Masjidil Haram. Jin itu menyangka bahawa Tok Syekh Daud tidak tahu yang mereka itu manusia yang menyamar. Jin itu menyangka bahawa Tok Syekh tidak tahu
mereka sebenarnya jin yang menyamar manusia. Sebenarnya Tok Syekh tahu akan perkara tersebut kerana beliau merupakan sebagai wali Allah. Kerana sebenarnya Tok Syekh tahu perkara itu sebab Tok Syekh ni kan wali Allah. Tetapi beliau tahu tapi tak memberitahu kepada orang lain kerana tak nak mengganggu anak muridnya yang lain. Okey. Seterusnya ada satu cerita pada satu malam jin itu menjemput Tok Syekh dan guru jin yang berbangsa jin itu untuk menghadiri kenduri di rumahnya, iaitu di rumah jin tersebutlah. Okey, Tok Syekh tahu mereka semua jin, tetapi semua jin-jin kat situ semuanya bertukar menjadi wajah manusia. Sebab apa? Kerana menghormati ketinggian martabat Tok Syekh Daud sebagai wali Allah. Okay, setelah selesai upacara, jin tuan rumah tersebut menghulurkan ketulan emas dan pelbagai jenis permata kepada Tok Syekh Daud sebagai sedekah. Walau bagaimanapun, apa yang mengejutkan, Tok Syekh Daud menolak sedekah tersebut secara halus dengan membahagikan sedekah itu kepada semua jin yang hadir pada majlis tersebut, sehingga tiada satu pun yang tinggal pada dirinya. Itu tak ada satu pun lah tinggal emas-emas permata dekat tangan dia tu. Okey, sebab dia dah bagi kepada semua jin yang hadir kat situ. Okey, di sini dapat disimpulkan bahawa Tok Syekh Daud ni, beliau sebenarnya tidak memerlukan barangan atau harta kekayaan dan bantuan daripada alam lain. Faham tak kat sini? Maksudnya beliau bila beliau nak memohon pertolongan ke apa kekayaan ke, kalau orang zaman sekarang kan, dia mesti nak mohon pertolongan memohon daripada jin, memohon daripada alam lain, bukannya memohon kepada Allah, Tuhan yang mencipta mereka, tetapi beliau memohon daripada jin. Okey. Tetapi berbeza dengan Tok Syekh Daud ni, kerana beliau tidak memerlukan apa-apa sebarang pertolongan, kekayaan ataupun bantuan daripada alam lain, iaitu bukan alam daripada dia. Beliau tak memerlukanlah bantuan kekayaan daripada alam jin. Maksudnya dia kalau alam manusia pun boleh, tapi beliau maksudnya kat sini beliau tak mengharapkan alam lain lah. Okey, sekian sahaja pembincangan saya di sini. Jika ada apa-apa soalan, boleh kemukakan ketika kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.